Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita buat surah yang bersangkutan dengan hari kiamat, hari kebangkitan semula, iaitu dalam suatu hadis daripada dalam Imam Ahmad dan juga Tirmizi daripada riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang ingin melihat kepada hari kiamat seperti melihat dengan mata sendiri, maka hendaklah dia membaca Idza syamsu kuwirat, Idza samaa'u fatarat dan Idza samaa'u syaqqat. Yakni 3 surah kembar, surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. 3 surah tu maknanya dia menggambarkan suasana hari kiamat di depan mata. Tak payahlah kita duduk ramal bila hari kiamat, bila dah hampir kiamat. Cuma memadai dengan baca Al-Quran, faham Al-Quran tentang suasana yang pasti akan berlaku pada hari kiamat, maka insya-Allah kita akan taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ikhtiar untuk pergi ke hari akhirat dengan memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara mukaddimah surah yang kita belajar. Hari ini kita belajar surah At-Takwir, insya-Allah. Lepas ini surah Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang telah berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung telah diterbangkan ataupun diperjalankan. Wa izal isyaru utilat, apabila unta-unta yang bunting dibiarkan. Wa izal wuhushu husirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa izal biharu sujirat, apabila lautan telah diruapkan, dipanaskan. Wa izan nufushu suzuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan jasad, dengan pasangan dia. Wa izal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan dia tanya, bi ayyi zambin qutilat, kerana dosa apa yang ia dibunuh. Wa izas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran dibuka dengan selebar-lebarnya. Wa izas sama'u kushitat, dan apabila langit telah dilepaskan pada tempatnya. Wa izal jahimu su'irat, apabila neraka jahim dinyalakan. Wa izal jannatu uzlifat, dan apabila syurga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, maka telah mengetahui setiap jiwa apa yang ia telah lakukan. Itu 14 ayat, insya-Allah kita baca 14 ayat hari ini, dan minggu depan kita sambung lagi 15 ayat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tema ataupun dakwah surah At-Takwir ialah berkenaan dengan hari kiamat, yakni hari akhirat, hari dibangkitkan semula. Dan pada hari dibangkitkan semula, setiap manusia, setiap insan akan bertemu dengan amalan-amalannya. Maka dakwanya ialah lari mana manusia atas muka bumi ini pun, last kali dia pasti berjumpa dengan suratan amalannya. Dalam surah sebelum ini, surah Abasa,
Naba'ah soal bahasa bagaimana orang lari daripada keluarga dia, tak? Orang lari daripada keluarga dia, lari daripada saudara dia, takut apa? Takut dipertanggungjawabkan, takut mengurangi pahalanya. Last kali dia tidak ada pilihan, dia terpaksa berjumpa juga dengan suratan amalannya. Ini tema yang kita nak baca hari ini. Dan keseluruhan surah Takwir, Allah ceritakan bab daripada Ibnu Abbas ada 12 tak petanda, 6 tanda di dunia, yakni tanda-tanda nak kiamat berlaku atas dunia sebelum Athur yang saka kala dibunyikan, dan 6 tanda-tanda selepas manusia dibangkitkan, yakni dibunyikan Athur yang kedua. Riwayat mengatakan 40 tahun, jarak di antara Athur pertama dengan Athur kedua tu 40 tahun. Jadi suasana-suasana macam itu, maka zahirlah hari kiamat. Maka manusia akan dipertontonkan dengan amalan-amalannya. Maka daripada tontonan amalan-amalan manusia sama ada ke syurga ke neraka. Itu di antara ringkasan surah At-Takwir. Selepas dipertontonkan suratan amalan dia, maka daripada sini Allah gariskan pula, iaitu punca manusia dihumbankan ke syurga, punca manusia dihumbankan ke neraka. Kenapa? Kerana sejauh mana mereka mendekati kitab Al-Qurannya. Maka Allah ceritakan bab keoriginalan Al-Quran dalam bahagian terakhir, di mana Al-Quran itu amat berharga, amat berguna, amat bermanfaat. Dan Allah nak turunkan Al-Quran pun, Allah perintahkan malaikat Jibril. Maka Allah gariskan siapa dia malaikat Jibril. Orang yang Allah muliakan, ketua segala malaikat, orang yang berani, orang yang kuat. Ada sifat-sifat malaikat Jibril. Pasal nak jaga kitab Al-Quran. Tapi kita ini sebagai hamba kurang memberi penekanan kepada Al-Quran. Sedangkan Allah ceritakan betapa berharga, betapa pentingnya Al-Quran. Ketua malaikat Jibril yang turunkan dia untuk pastikan keoriginalan dia. Dan malaikat Jibril sampaikan pula kepada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita pun digariskan juga sifat-sifat, 5-6 sifat Nabi kita yang tidak bakhil, tidak kedekut, betul-betul menyampaikan apa-apa yang Allah turunkan Al-Quran. Begitulah Nabi kita akan sampaikan kepada seluruh umatnya. Cuma umatnya tidak ada usaha dan ikhtiar untuk mendekati Al-Quran. Maka penutup surah At-Takwir ialah Allah ceritakan kesesatan. Punca kesesatan manusia, punca Allah humbankan ke neraka Jahannam ialah kegagalan manusia berikhtiar untuk mengikuti Al-Quran, untuk baca Al-Quran, faham Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Atas fakta itulah manusia dihukum dengan neraka Jahannam. Itu di antara isi-isi poin-poin yang kita akan tadabbur dalam surah Al-Takwir. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang saya cerita tadi, surah At-Takwir cerita bab hari akhirat. Mana salah satu perkara akidah yang penting, percaya dengan adanya hari akhirat. Orang Arab Mekah zaman dahulu, orang Arab Jahiliyah tak percaya. Pasal apa? Pasal mereka tak ada kitab. Mereka kata, mana mungkin dah jadi tulang, dah hancur lebur, dah jadi debu tiba-tiba, nak bangkitkan balik, nak kira amalan-amalan balik. Ini tak betul. Maka mereka condemn Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas fakta itulah, pasal mereka tak ada kitab, maka mereka tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Kita pula ibrah di sini untuk kita belajar surah hari ini. Kita yang ada kitab, yang mengaku Islam, belajar Al-Quran, tapi cuba tanya kita, adakah kita yakin, beriman 100% dengan hari akhirat? Maka tanyalah siap-siap, kebanyakan manusia sebenarnya dia saja merasakan dia dah beriman dengan hari akhirat, yakin dengan adanya hari kebangkitan semula, tetapi keyakinan mereka hanya sekadar di mulut saja. Pasal fakta ataupun dalil bukti ialah orang yang beriman dengan hari akhirat, beriman dengan hari bangkit semula, ialah diukur dari segi sejauh mana ikhtiar dia untuk pergi ke hari akhirat.
Kalau hanya mulut saja yakin dengan hari akhirat, percaya dengan hari bangkit semula, tapi ikhtiar untuk pergi ke hari akhirat tidak ada, maka dia tidak beriman sepenuhnya dengan hari akhirat. Maka ini menjejaskan akidah yang keyakin pada hari akhirat, tapi kita lalai leka untuk usaha ikhtiar untuk pergi ke hari akhirat. Saya bagi contoh perkara dunia seperti mana kita nak pergi ke luar negara lah. Sebagai contoh, kita nak pergi buat haji untuk orang pertama kali ke, ataupun nak pergi buat umrah ke. Sebelum kita pergi ke umrah ataupun ke buat haji atau umrah tadi, kita mesti bersiasat. Cara pakai ihram macam mana, hotel macam mana, makan kat macam mana, ibadat macam mana. Takut apa? Takut ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita lapar kat sana, tak ada makan, tak ada minum, tak ada pengangkutan. Kita study benda tadi. Maka bila kita study semua sekali duduk kat mana, berapa jauh dengan masjid Nabi, dengan masjid berapa jauh, maka kita pun dengan rasa happy, yakin nak pergi ke buat haji ataupun buat umrah. Tetapi itu perkara dunia. Tapi perkara hari akhirat, beriman dengan adanya hari akhirat, beriman dengan adanya hari bangkit semula, kita hanya retorik semata-mata. Kita tak nak tanya Allah menerusi kitab-kitab dia. Bagaimana keadaan hari akhirat, bagaimana keadaan alam mahsyar, bagaimana keadaan syurga, bagaimana keadaan neraka. Kegagalan, kejahilan kita berikhtiar untuk mempelajari kitab-kitab Allah semacam ini, maka menyebabkan kita tidak 100% yakin dengan ada hari akhirat, maka kita atas dunia lalai leka saja. Orang bincang bab kiamat, kita pun bila takut, tapi mulut, tapi ikhtiar masih lagi tidak ke arah tersebut. Maka atas dasar itulah, bila kita bertadabbur ayat-ayat At-Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Infitar ini, insya-Allah suasana hari kiamat kita akan bertambah yakin, maka kita pun takut dengan Allah, kita pun taat dengan dia, insya-Allah kita pun berikhtiar untuk memenuhi tuntutan Allah, iaitu taat dengan dia, ikut segala suruhan dia dan tinggalkan segala larangan seperti mana dalam kitab dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, kita bertadabbur dah pembukaan dah jelas tadi. Kita tengok apa sebenarnya surah At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syamsu kuwirat. Apabila asyamsi, matahari, apabila matahari telah digulung. Kalau dalam kitab tafsir mengatakan gulung sebagaimana gulung matahari. Matahari sebesar-besar matahari, berapa besar matahari dengan bumi, terlalu jauh, tak boleh banding matahari dengan bumi. Maka Allah kata apabila matahari telah digulung. Ada tafsir mengatakan gulung seperti mana orang pakai surban. Pakai surban ni dia lipat. Bila lipat matahari yang sekarang kita tak mampu nak tengok pun tak mampu. Usahakan nak gulung. Panasnya matahari. Tapi kudrat Allah, hanya Allah saja yang mampu menggulung matahari. Tujuan Allah ciptakan matahari pun untuk bagi manusia, kemudahan manusia. Nak uji manusia duduk atas muka bumi ini. Diberi matahari, dapat berhaba. Manusia boleh hidup, binatang boleh hidup, ternakan boleh hidup. Apabila sampai tempoh usia manusia, yakni manusia nak kiamat, manusia nak hapuskan manusia semua, maka ketika itu Allah pun hancurkanlah mataharinya. Hebat macam matahari, kudrat Allah boleh gulung matahari tersebut, maka cahaya matahari akan tenggelam. Ada riwayat mengatakan ketika daripada Ubay bin Ka'ab ketika dalam pasar, ketika itu tiba-tiba suasana Allah ceritakan bila itu tiba-tiba gelap gulita. Pasal apa? Pasal matahari telah digulung, matahari telah dilipat, dicampakkan matahari, gelap gulita, dan suasana dengan dentuman gunung pecah, bulan bintang akan berjatuhan, semua suasana dalam keadaan hiruk pikuk apabila matahari digulung. Maka di sini ibrah yang kita boleh ambil di sini, sehebat-hebat matahari macam mana pun, Allah, kuasa Allah, kudrat Allah boleh hancurkan dia. Dan setengah-setengah manusia, makhluk-makhluk manusia yang tak belajar, mengambil berkat dengan matahari, menyembah matahari seperti agama-agama tertentu. Dan orang yang agama Islam yang bukan menyembah matahari pun mengambil
Fadilat direka, fadilat tentu dengan hari-hari. Pasal hari-hari ini ditentu oleh pergerakan matahari. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, dia mengambil lah sekian-sekian amalan boleh buat hari sekian-sekian, sekian-sekian hari tak boleh buat sekian-sekian hari. Kita mula reka amalan-amalan. Maka nak cerita ibrah di sini, tak boleh buat sekiranya Allah tak nyatakan ada fadilat, maka itu merupakan perkara-perkara bid'ah. Pasal matahari, seberat matahari pun, makhluk Allah sebesar matahari pun, kudrat Allah hancurkan semua sekali. Dia pun makhluk sebagaimana manusia juga. Itu pertama. Itu tanda yang pertama, keadaan yang pertama apabila sakala pertama dibunyikan. Yang kedua, wa izan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berguguran. Tanda yang kedua, nak kiamat yang kedua, bintang-bintang mula gugur. Bintang-bintang mula gugur, iaitu bintang kita nampak, bintang kita nampak sekarang ni, kita tengok ke langit dah. Tengok pasal apa? Dalil akli untuk kita berikir. Allah suruh kita perhatikan langit. Malam kamu tengok langit, bagaimana bentuk akuiyahkan langit dengan bintang-bintang. Apa ayat tu? Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Aku hiaskan langit-langit dengan bintang-bintang, dengan cahaya-cahaya bintang. Di samping cahaya bintang untuk mencantikkan manusia semua juga, bintang untuk digunakan untuk merejam syaitan-syaitan tadi. Tapi bintang ini untuk kemudahan manusia, untuk mencantikkan manusia juga, pemandangan, ketenangan hati. Dalam masa yang sama juga untuk menguji manusia. Bila habis tempoh untuk uji manusia, maka Allah pun stop. Bintang, arahkan bintang, jatuh. Maka bintang pun berguguran, jatuh ke menimpa dunia. Maka hancurlah dunia ketika itu. Itu tanda yang kedua. Gerun, bagaimana, cuba bayangkan. Bagaimana sebesar-besar matahari akan jatuh. Bagaimana sebesar-besar bintang, banyak bintang, berbilion-bilion bintang akan jatuh ke semua sekali. Bagaimana ada bintang yang bergerak, ada bintang yang tak bergerak. Bintang ini jasa dia banyak untuk orang dahulu ke laut, digunakan bintang sebagai petunjuk jalan dia. Tapi bila cukup tempoh dia akan jatuh berguguran. Tanda kiamat. Tanda kiamat jatuhkan semua sekali. Dua. Yang ketiga, wa izal jibalu sujirat, dan apabila gunung ganang diperjalankan. Gunung ganang. Apa tugas gunung ganang? Tugas gunung ganang ini ialah nak sebagai pasak bumi. Untuk apa? Untuk manusia duduk atas muka bumi. Wahai hamba, bumi ini aku sediakan untuk kamu. Cari rezeki dengannya, duduk dengannya. Dan aku, bumi supaya dia tak jatuh, supaya bumi tak sengit, supaya bumi kekal kukuh, aku letakkan gunung, pasak gunung untuk bumi tidak bergerak. Maka pada hari kiamat nanti, bila habis dah manusia guna benda tersebut, sampai tak nak uji manusia, nak pergi, nak balas manusia, nak jumpa dengan amalan sejauh mana dia gunakan nikmat bumi, nikmat bintang, nikmat matahari. Ini untuk Allah tanya, sejauh mana kamu guna nikmat, kamu bersyukur tak bersyukur dengan nikmat-nikmat aku beri kamu ini, untuk ditengok, dibalas balik, diukur balik segala kehidupan manusia dunia ini. Maka ketika itu Allah hancurkan gunung ganang pula. Maka ketika itu Allah dalam ayat-ayat yang lain, gunung ganang akan pecah, akan dilaga-lagakan, berterbangan seperti mana debu-debu, berterbangan seperti mana bulu-bulu. Maka hancur setegak-tegak gunung, sebesar-besar gunung kalau kita perhatikan sekarang ini, bagaimana kemarau, bagaimana hujan, bagaimana ribut ke, tetap gunung tidak goyah, tetap tidak bergoncang. Betapa hebatnya gunung yang Allah pasak bumi kita. Maka bila kiamat, sebesar-besar gunung pun Allah hancurkan semua sekali gunung tersebut. Maka lepas gunung, yang keempat, apa dalil yang keempat, apa tanda yang keempat? Wa izal asyaru utilat, dan apabila isyar, unta-unta yang bunting, unta-unta yang kalau kita panggil, kalau orang-orang mengandung lah, bunting. Apa beza bunting dengan mengandung? Kenapa dia tak terjemahkan mengandung? Bunting inilah kemuncak dah nak keluar anak unta tu. Kita guna istilah, kalau pertanian kita panggil padi. Padi bunting. Padi bunting inilah padi yang betul-betul dah nak keluar pucuk padi tu, itu bunting. Berbeza dengan kalau mengandung mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bunting ini ialah betul-betul kalau unta dah cukup 10 bulan.
Kalau manusia ini dah betul cukup 9 bulan. Pasal unta dia lebih sebulan. Di 10 bulan dia akan melahirkan baby unta tersebut. Maka ketika itulah, maka unta ini binatang yang sangat-sangat berharga. Bagi orang Arab, tidak ada harta yang sebanding dengan unta. Kayu ukur dia ialah unta. Nak unta yang paling mahal, unta yang sedang bunting. Nak pasal apa? Pasal ketika ini orang-orang Arab tuan unta tu akan jaga dia. Tak senang duduk. Kejap dia pergi tengok unta dia. Bila nak beranak unta aku ni. Kejap-kejap dia tengok. Kerja pun tak senang. Naik atas rumah. Dia pergi tengok unta dia. Maka dia akan jaga. Barang betul-betul penjagaan semaksimum. Sebagaimana kita ada satu barang yang paling bernilai. Kita baru beli kereta apa yang paling mahal. Paling mahal sekarang lah. Jaguar dah pun dah murah dah. Bentley pun dah murah sekarang. Banyak kereta. Kereta mewah. Yang terlalu mewah. Begitu kita jaga dia. Takut ayam pergi berak ke, ayam pergi cakar ke. Takut benda tu kita jaga. Begitulah umpama berharganya barang tersebut. Walau bagaimanapun Allah kata, wa izal isyaru utilat. Apabila berlaku kiamat tadi, maka unta yang muntah tadi dibiarkan, nilai tak ada. Ibrah kita nak ambil di sini, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ialah atas dunia bernilai mana barang tersebut. Bila hampir saja kematian kita, hampir saja musibah yang menimpa kita, yang ini kiamat ini, maka tidak nilai. Sikit pun tak tengok benda-benda tersebut. Nak ceritanya betapa nilai barang atas dunia saja. Tapi bila kita pergi menemui Allah, segala barang tersebut akan ditinggalkan. Kita tak peduli pun. Suasana hidup pikuk, maka manusia akan meninggalkan unta-unta tadi, walaupun penting, walaupun mereka sayang dengan harta-harta tadi. Apa itu unta? Bak unta. Makanya ibrah di sini benda yang kita sayang sekalipun bila kita ditimpa dengan hampir kiamat begini, maka akan ditinggalkan semua sekali. Ada orang tanya, adakah unta lagi masa nak kiamat? Sebenarnya unta dah tak ada kaitan sebenarnya, unta dah tak ada dah ketika itu. Yang ada ialah, nak ceritanya, maknanya benda yang paling-paling sayang pun kita akan tinggalkan. Pasal apa? Takutnya menghadapi suasana-suasana pada hari kiamat tersebut. Apa lagi? Yang keempat. Tanda keempat, wa izal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar berkumpul. Pelik Sekarang ini kalau tengok binatang liar, gajah ke, rimau ke, apa lagi binatang liar, singa, apa-apalah, orang hutan ke, dia duduk dalam hutan. Pasal apa duduk hutan? Dia takut dengan manusia. Dia takut dengan suasana jentera. Dia takut dengan dunia ni. Dia takut dengan suasana yang terang. Maka binatang-binatang liar ini akan lari ke dalam hutan, duduk geng-geng dia dalam hutan saja. Dia takut dengan manusia, takut dengan benda-benda yang terang ni. Maka dia duduk menyembunyi di dalam hutan, duduk dalam hutan. Tetapi Allah cerita, wa izal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang bila nak kiamat saja, dengan suasana matahari yang jatuh, bintang yang jatuh, gunung-gunung yang pecah tadi, maka amat menakutkan binatang-binatang tadi. Dahulu dia takut dengan manusia, sekarang dia takut lagi dengan suasana-suasana tanda-tanda kiamat tadi. Dia dah tak takut dengan manusia, maka dia pun datang mencari manusia, berkumpul dengan manusia balik. Manusia pun takut, binatang pun takut, duduk setempat macam itu. Maka itulah suasana yang Allah ceritanya betapa ngerinya hari kiamat. Binatang pun dah tak takut dengan benda yang ditakut sebelum itu. Yang kelima, wa izal biharu sujjirat. Yang kenal ni, wa izal biharu sujjirat, dan apabila lautan telah dipanaskan. Nak cerita di sini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini yang paling takut lagi. Kalau kita tengok dunia kita ini berapa persen? Kalau kita belajar geografi, saya ingat sikit dululah. Saya rasa 2/3 daripada dunia ialah lautan, air. Cuma 1/3 daripada daratan, bumi, gunung semua 1/3 aja. Yang lebih 2/3 air. Dalam bumi air, ada air lagi. Cuba bayangkan bagaimana nanti di hari kiamat nanti, semua air laut akan bertukar menjadi api, menjadi panas. Ada juga kalau tengok dokumentari tu, dalam bawah laut tu ada gunung berapi, ada api tapi tak mati api tersebut. Tengoklah kudrat Allah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini bila ada api atas dunia, kita ambil air untuk matikan api.
Jadi bagaimana di hari kiamat nanti air tadi bertukar menjadi api. Maknanya seluruh dunia laut darat ini membakar api. Amat-amat menakutkan ketika itu. Amat-amat mengerikan. Tapi semua orang beriman ketika nak kiamat dah tak ada semua. Allah matikan semua sekali. Orang kenapa? Takutnya untuk tengok ngerinya hari kiamat. Yang Allah nak balas golongan-golongan yang zalim, golongan yang degil. Pasal kamu degil sangat atas dunia, maka terimalah suasana di hari kiamat. Amat-amat menakutkan. Amat-amat menakutkan. Maka itu 6 tandanya. Matahari jatuh, bintang jatuh, gunung dihancurkan, apa tu, untuk binatang-binatang harga tak peduli lagi. Binatang datang ke tempat manusia, berkumpul ke tempat manusia ni, dan lautan dipanas bentukkan menjadi api semua. Maka 6 itu maka ketika itulah maka manusia pun dimatikan semua sekali. Maka ditiuplah pula sangka lepas 40 tahun. Riwayat mengatakan, ini riwayat mengatakan lepas 40 tahun Allah hidupkan balik malaikat Israfil untuk meniupkan athur atau sangkakala, maka dibunyikan, manusia dibangkitkan balik semula. Ketika itulah maka ayat yang kelima ini, ayat ke-6, 7, wa izan nufusyu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan, maka segala jasad sama ada hancur debur ke, sama ada dimakan harimau ke, sama ada jasad dulu diterbakar api ke, jatuh helikopter ke, apa-apa saja jasad tadi, maka bila sangkakala kedua dibunyikan, ruh-ruh mereka tadi akan mencari jasad, akan masuk jasad balik. Untuk apa? Untuk pergi menemui Allah di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dikira suratan amalan-amalan dia. Adakah dia bersyukur di atas nikmat yang Allah beri umur dunia 60 tahun ke 70 tahun ke 80 tahun? Adakah dia beramal seperti mana kehendak Allah? Ini dakwah surah ni. Maknanya adakah dia dipertemukan balik untuk pergi menemui Allah, untuk kira amalan-amalan dia atas dunia. Maka ruh tadi akan mencari, wa izan nufusu zuwijat, mencari jasad, dia pertemukan dengan pasangan dia, ruh dengan jasad, maka ruh akan bertemu dengan jasad balik tanpa ada kesilapan. Allah Maha mengetahui, tanpa ada kesilapan. Tak mungkin ruh A masuk ke jasad B, tak mungkin. Ruh orang baik tiba-tiba masuk ke jasad Firaun, tak mungkin. Ruh Firaun tetap masuk dalam jasad Firaun. Pasal apa? Pasal Allah nak hukum Firaun. Ruh Qarin tetap masuk jasad Qarin. Pasal apa? Allah nak hukum Qarin. Degil sangat. Aku bagi harta berlimpah ruah, tapi kamu tidak bersyukur, kamu tidak gunakan harta kamu untuk jalan Allah. Bahkan kamu mengatakan segala harta kamu, Quran katakan segala hasil kepandaian dan hasil bijak pandai dia, sebab tu dia ada harta. Kalau orang kita pun rasa rezeki kita, harta kita, kita rasa hak milik kita, hasil kepandaian kita, hasil kebijaksanaan kita, langsung tidak ada rezeki daripada Allah, tak fikir itu, maka akan dihukum sebagai inilah. Akan ditanya balik. Bagaimana kamu belanjakan harta-harta yang aku beri kepada kamu atas dunia, yang kamu tak nampak. Yang kamu nampak, harta itu hasil daripada kebijaksanaan kamu, wahai manusia yang zalim. Maka akan menjawab. Ruh akan menjawab dengan jasad tadi, dimasukkan balik. Pertama, maka 6 ikut Ibnu Abbas, 6 di atas dunia, 6 di alam akhirat, untuk sampai ke alam bangkitkan semula ini. Yang kedua atau yang ke-8 sini, wa izal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan ditanya. Bila bayi-bayi perempuan ditanya, kenapa Allah sebutkan bayi-bayi perempuan? Pasal untuk orang Arab senang faham. Pasal Al-Quran mula-mula turun untuk orang Arab jahiliyah. Nabi nak memperbetulkan akidah orang Arab jahiliyah yang lagi sangat akidah yang tak percaya kepada hari kebangkitan semua ini. Maka Allah turunkan Al-Quran, contoh-contoh senang mereka memahami. Maka salah satu adat atau kebudayaan orang Arab jahiliyah ialah mereka tak boleh terima anak perempuan. Pasal apa? Pasal mereka mengatakan hina. Ada juga tafsir-tafsir mengatakan anak perempuan ini, dia kata tak boleh bekerja, rezeki pun tak dapat.
Dia lupa rezeki Allah. Yang kedua dia kata anak perempuan ini pasal orang suka berperang. Kalau kita pergi berperang dia kata kalau kita kalah anak perempuan kita ditangkap oleh mereka, mereka perkosakan mereka buat perempuan simpanan atau mereka dera anak perempuan kita ke. Maka atas faktor-faktor sosial, atas faktor-faktor ekonomi mereka dapat anak perempuan adat kebudayaan mereka mengatakan sesuatu penghinaan kepada mereka. Maka di sini bayi-bayi perempuan tanya apa? Bi ayyi dzambin qutilat, kerana dosa apa ia dibunuh dahulu. Atas di sini atas kes di sini. Bukan semua, cuma nilai masyarakat. Bukan semua setiap manusia bunuh anak perempuan. Nilai masyarakat ada juga yang tak bunuh. Contoh ada satu hadis palsu lah. Tapi banyak. Bahkan ustaz-ustaz sendiri pun memainkan cerita ini, iaitu mereka mengatakan Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar al-Mu'minin kita telah menanam anak perempuan dia hidup-hidup. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya bila kita dulu orang tak belajar hadis, ilmu setakat itu. Tapi tak apalah pasal ilmu setakat itu. Sekarang ini banyak ahli-ahli hadis, pelajar-pelajar kita yang pergi belajar luar negara, balik ke Malaysia, belajar hadis bertukar menjadi pakar hadis dan merujuk tidak ada sebarang hadis, tidak ada sebarang pelurusan ulama tabar mengenai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menanam anak dia. Dalil akli kitanya kan dia pun ada anak perempuan isteri Nabi Muhammad SAW iaitu Hafsah radhiyallahu anha pun ada. Adik kepada Hafsah iaitu Fatimah Umar Al-Khattab pun ada. Kalau dia bunuh, kenapa dia tak bunuhkan Hafsah? Kenapa dia tak bunuhkan Fatimah? Maka dalil bukti Umar tidak bunuh anak perempuan sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh golongan-golongan yang Syiah lah, golongan-golongan yang tak suka dengan sahabat-sahabat ini. Dan juga ada satu hadis daripada Umar kan, daripada dia juga, iaitu hadis ni daripada orang tanya dia bila baca surah At-Takwir, iaitu ayat ni lah, ayat yang kita baca sekejap tadi, ayat yang tentang wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Maka tanya bagaimana Amirul Mukminin tentang ayat ini. Maka daripada Sayyidina Umar, dia mengatakan, dia baca hadis daripada Abu Nu'man, Abu Nu'man bin Bashir. Hadis ini dia mengatakan satu hari ada Qais bin Hashim datang jumpa Rasulullah. Qais tanya Nabi, wahai Rasulullah SAW, dia kata, zaman aku jahiliah dahulu, dia kata, aku telah tanam anak perempuan aku. Jadi bagaimana cara wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah SAW kata, ini daripada Umar, maka merdekalah setiap hamba. Mana satu hamba untuk seorang anak yang kamu bunuh tersebut. Ini daripada Umar. Maka di sini Umar tak cerita dia cerita bab Qais ni. Maka Qais kata, aku tak ada hamba, aku ada unta, bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah kata, kamu sembelih unta dan infakkan daging unta tersebut. Maka untuk setiap seekor unta untuk satu anak. Maka di sini ahli-ahli hadis mengatakan, dia kiaskan hadis ini, Umar pun tak cerita pun masalah dia. Maka nak cerita di sini tidak ada sebarang dalil yang mengatakan Umar terlibat dengan menanam hidup anak dia. Dua, daripada hadis pun tak ada, daripada logik Hafsah dan Fatimah masih hidup, dia tak bunuh. Maka sahabat pun Umar tidak bunuh anak sebagaimana yang digembar-gembarkan oleh golongan-golongan yang anti dengan sahabat ini. Maka di sini nak cerita di sininya bukan semua sekali walaupun adat dia ini satu kinaan saja ada lahir anak perempuan. Dan Al-Quran ada nukilkan kisah ni. Al-Quran ada nukilkan kisah budaya Arab ataupun adab Arab ini. Kita tengok dalam surah An-Nahl. An-Nahl ada cerita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nahl surah yang 16 ayat ke-58. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila dikhabarkan pada orang Arab ini salah seorang daripada mereka dengan kelahiran anak perempuan, bil untha, apa jadi bila dikhabar kepada orang Arab ini tentang mereka lahir anak perempuan, apa jadi? Tadi yang lahir anak tadi
bapa tadi, dhalla wajhuhu muswadda, maka jadilah berubah wajahnya muswadda dengan hitam. Bukan hitam lah, maknanya muka yang nak marah. Kalau orang hitam tak nampak hitam, biru lah. Kalau orang merah, putih ditukar menjadi merah. Muswadda ini bertukar menjadi hitam, yang ni nak marah. Wa huwa kadhib, dan bila dia sangat marah, dan dia sangat-sangat marah pasal apa? Lahir anak perempuan tersebut. Dia marah dapat anak perempuan. Kazim marah. Kazim kawan saya ada nama Kazim. Bukan, maksud dia orang yang suka marah, Kazim ni. Wa huwa Kazim. Yatawara, sama lagi, yatawara, mereka bersembunyi apa? Minal qaumi, daripada kaum dia. Orang Arab yang dapat anak lelaki tadi, tak. Tadi dia muka berubah dah bila orang cerita. Dia pun susuk menyembunyikan dia dapat anak perempuan tadi. Yatawara minal qaumi, daripada kaum dia, misui, kerana keburukan, kerana buruk, hina. Itu maksud dia. Dalil maknanya dia dapat anak perempuan, dia rasa hina pada pandangan masyarakat dia. Maka ma busyira bihi, bila khabarkan dengannya tadi, maka ayumsikuhu ala hunin, maka apakah aku meliharanya di atas hunin, atas kinaan. Tengok, adakah aku nak pera dia? Pasal kalau aku pera dia, semua orang pandai herok-serong dengan aku hina. Am yudsuhu, am yudussuhu, ataupun ditanam hidup-hidup fi turabi, dalam tanah tadi. Nak cerita di sini budaya adab orang Arab, dapat anak perempuan menjadi satu kehinaan. Dia ada dua pilihan, menanggung malu, dia tak bunuh, maka dia dalam kehinaan, dia kata, maka disimpan anak dia. Masyarakat kita sekarang pun ibrah yang kita boleh dapat di sini pun, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Walaupun kita tak bunuh macam ini, tak bunuh ketika cukup umur ini, tapi kebanyakannya yang terlibat dengan perkara-perkara maksiat ini, zina, kedapat anak, dia bunuh anak masa kecil lagi. Maka pun sama. Maka di sini telah membunuh anak-anak tadi, anak-anak yang tidak biasa, dibunuh sebab diletak dalam tong sampah ke, letak ke tepi jalan ke, berbagai-bagai kaedah orang yang tidak ada prinsip-prinsip agama, tidak memahami ketaatan dengan agama. Maka bila kita belajar ayat-ayat ini, benda tersebut setiap ibu tadi akan tanya. Tapi kenapa tanya? Wa izal mau'u datusilat. Dia tanya yang si pembunuh, dia tanya yang kena bunuh kenapa? Ibrah di sini ialah nak memalukan, nak menghinakan orang yang buat maksiat. Sesiapa yang kita buat maksiat nanti bila dibangkitkan semula tadi, Allah akan hinakan dia. Ini sebagai contoh, orang yang bunuh anak perempuan akan ditanya anak perempuan, kenapa bapak akan bunuh kamu, wahai anak? Sedangkan anak tu tak tahu apa lagi. Pasal apa? Nak zahirkan, nak memulang, orang panggil peribahasa kita, memulang paku buah kerah, macam itulah. Maknanya nak memalukan orang yang buat hal tadi. Begitu dengan kita semua. Bila kita buat jahat semua sekali, Allah akan torture dari segi pemikiran. Bab fizikal pun akan diseksa lagi dengan pada masyar yang teruk, dengan pelus, berbagai-bagai. Tapi dihinakan di fizikal dan mental, dihinakan ketika itu. Ibrah kita boleh ambil di sini. Bila kita pergi ke alam sana nanti, penghinaan akan pasti berlaku, iaitu dihina secara mental dan fizikal, akan ditorture kat situ. Maka akan ditanya untuk anak-anak perempuan yang dia bunuh secara sengaja tadi. Sama juga dengan dosa-dosa orang kita yang bunuh anak pun, maka akan ditanya tadi, kenapa bapak kamu bunuh kamu? Kita bunuh orang lain pun, kenapa kamu bunuh orang lain? Itu bentuk-bentuk dosa besar bunuh. Dosa besar bunuh, Allah akan malukan masa dibangkitkan semula ini. Jadi bila kita dengar ayat-ayat ini, maka kita kena yakin, adanya hari kebangkitan semula, dan setiap perkara yang kita lakukan atas dunia, Allah akan tunjukkan balik. Walau besar zarah pun, Allah akan tunjuk balik untuk kita beriman dengan dia. Maka kita pun berhati-hati dalam meneruskan penghidupan dunia, iaitu mengikuti, nak selamat, mengikuti segala suruhan Allah, tinggal dengan segala larangan dia. Mana lagi? Dosa dia. Wa izas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran dibuka dengan selebar-lebarnya, maka ketika ini juga maka segala suratan amal ditunjukkan.
segala perilaku kita. Rupa-rupanya ayat ini, ya segala perlakuan kita dunia ni ada direkod. Ada malaikat khusus yang jaga setiap perangai kita. Baik pun dicatat, jahat pun dia catat, segala dicatat. Niat nak buat baik, dicatat, malaikat cantik pahala. Ada orang tanya juga, bagaimana ustaz? Dalam kita belajar akidah, tidak ada tahu perkara-perkara gaib, hanya Allah. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Malaikat ke, jin ke, manusia ke, ulama ke, wali ke, semua tak tahu benda gaib. Tiba-tiba ustaz kata ini, ayat Quran mengatakan, bila dia niat nak buat baik, malaikat terus catat daripada mana malaikat tahu dia buat baik. Ini ada dia tanya zaman-zaman sahabat, zaman tabi'in bertanya, tanya dalam lupa nama tabi'in tadi. Tabi'in tadi ada sahabat, ada tabi'in tak tanya dia lah, bagaimana perkara ini? Dia kata perkara ini sebenarnya Allah beri petunjuk kepada malaikat cara-cara bagaimana malaikat tahu orang tu niat baik ke, orang tu niat jahat. Dan tafsir mengatakan di antara hikmah dia ialah dia ada bau. Dia kata-kata ulama lah ni. Dia kata kalau dia nak buat baik, niat baik, dia dah ada bau wangi. Bau macam kasturi. Maka malaikat pun catatlah baik. Point, ada markah, ada pahala kat situ. Niat saja tu. Lepas tu dia implementkan buat baik tadi, betul-betul buat, maka dia gandakan pahala. Lepas tu orang buat baik digandakan pahala dia. Pasal apa? Pasal niat pun dapat dah. Buat tadi dapat sekali lagi. Dengan bau tadi, maka seolah-olah Allah bagi petunjuk kepada malaikat untuk menanda. Maka malaikat tak tahu benda gaib kecuali Allah yang bagi tahu dalam bentuk tadi. Boleh ya? Maka disilah nak ceritanya di sini. Setiap perkara tadi akan ditanda lebaran. Apabila lebaran suhuf wa iza suhuf nushirat, apabila lebaran amalan dibuka dengan selebar-lebarnya. Dalam ayat lain sejauh mata memandang. Dalam surah Al-Kahfi kita tengok surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 48 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 48. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina, dan diletakkan kitab suhuf ni, kitab suhuf suratan amalan. Alkitab fatara, maka kamu melihat al-mujrimina, orang-orang berdosa, lihat dia punya kitab tadi, dia punya suratan amalan tadi. Suhuf atau kitab tadi, maka orang-orang mujrimin, orang berdosa, lihat. Lihat apa jadi? Musyfiqina, mereka takut. Rupanya tidak ada dosa yang tak tercatat. Niat buat dosa ke, buat dosa kecil, sekecil-kecilnya, rasa nak benci dengan orang, nak marah orang pun, rupanya malaikat tanda tuan-tuan semua. Takut mujrim, maka musyfiqina, mereka ketakutan yang amat sangat. Orang-orang yang buat dosa tadi pasal apa? Dia baru tengok kitab amalan dia tadi. Mimma fihi, dari apa yang di dalamnya. Dari apa di dalam kitab tadi, semua ada, sekecil-kecil sebesar zarah ada, hingga sebesar-besar pun ada semuanya. Tak ada yang tak terkecuali. Apa tengok dalil dia. Wa yaquluna, dan mereka berkata. Siapa berkata? Orang yang buat dosa, orang yang baca kitab yang buat dosa tadi, dia terima kitab ayat lain. Wa yaquluna, dia tengok, dia kata apa? Ya wailatana, aduhai celakanya kami. Ya wailatana, aduhai celakanya kami. Malihaza, mengapa ini? Mengapa ini? Apa dia? Mengapa rekod-rekod ini? Mengapa rekod aku wajah ini? Malihaza al-kitabi, dalam kitab ini la yughadiru saghiratan. La yughadiru, tidak meninggalkan saghirah, yang kecil pun tak tinggal. Sebesar zarah pun ada ni, sebesar debu pun ada ni. Bagaimana ni Allah? Celakanya kami. Rupanya ditulis segala dosa yang paling-paling kecil pun ditulis. Wahai Allah, ya laitana, yang sekecil-kecil, saghiratan, kecil, wala, dan tidak pula kabiratan, yang besar-besar pun, illa, kecuali ahsaha, dicatat semua sekalinya. Nampak tuan-tuan? Bila kita baca tadabbur ayat-ayat macam ini,
bila Allah buka selebar-lebarnya suratan-suratan alam kita di hari akhir nanti, adanya hari perhitungan. Adanya hari bangkit semula ini bukan bangkit kosong. Bangkit nak hitung segala perilaku kita atas dunia. Allah buat kita bukan sia-sia. Allah buat kita ini untuk ikut suruhan dia. Nak ikut suruhan dia, kena tengok amalan-amalan yang dibuat oleh nabinya. Tapi kalau Quran pun tak faham, hadis Nabi pun tak faham, tak belajar semua sekali, mana mungkin kita ikut segala arahan Allah. Maka kita akan buat segala apa-apa yang tak dibuat Nabi. Buat segala apa-apa yang Allah larang. Maka di situ dicatat segala-galanya. Segala-galanya dicatat semua sekali. Maka wawajadu ma'amilu hadira, maka mereka menemukan apa yang mereka lakukan daripada kecil-kecil hingga besar-besar atas dunia. Bahkan hingga berdahai pun ada mengatakan dia catat mereka ni. Kita berdahai mengeluh, Allah artinya catat. Maka kurangkan mengeluh, kurangkan tak puas hati. Kerana dicatat, nak diam saja, tak puas hati ke, mengeluh ke, letih ke, baik kita diam. Pasal setiap perkara yang keluar daripada mulut kita, dua kemungkinan saja. Sama ada dapat kebaikan, dapat pahala, ataupun dapat dosa. Sebab itu, untuk mengelakkan kita dicatat dosa kita, maka lebih baik banyak berdiam daripada kita berkata-kata. Kecuali berkata-kata yang dapat faedah. Mengaji Quran, cerita bab kebaikan, cerita bab sunnah, itulah pahala yang generikkan kita untuk timbangan kita nanti. Jumpa semua sekali. Maka itulah mana tadi semua sekali hadirat sedia sekali. Maka wala yazlimu rabbuka ahada, maka tidak menzalimi Allah kepada kita semua, kecuali kita yang menzalimi kita sendiri. Allah nak buktikan di sini kenapa? Allah kata, aku buat catat segala ini supaya apa? Supaya nampak bila kamu buat jahat bukan zalim pada aku, tapi kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Aku buat turun Al-Quran, aku utuskan Nabi baca kitab kami supaya kamu faham semua, tapi tiba-tiba kamu tak nak belajar kitab kami. Maka kamu telah menzalimi diri kamu sendiri, wahai hamba. Kamu sombong dengan segala aku bagi sihat, aku bagi duduk, aku bagi segala-gala atas dunia ini, tapi kamu sombong, kamu tak kenang jasa aku, wahai hamba. Sekarang ni aku hukum kamu atas dasar kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Itulah Allah banyak ayat-ayat yang lain lagi ceritakan menyesalnya manusia bila diterima suratan amalannya, maka lari. Orang terima suratan amalan dengan tangan kanan, maka seronok, bacalah kitab aku, dia itu kawan-kawannya seronok dia. Aku dah tahu dah dunia lagi, aku dah tahu dah, aku yakin dengan adanya hari dimakitkan semula, hari perhitungan. Aku yakin, bila aku yakin, aku ikut Al-Quran, ikut Nabi, aku ikut Quran, ikut Sunnah, aku akan beramal dengan amalan Nabi, maka aku dapat apa hasil aku sekarang. Maka menyesal pula orang yang terima kitab dengan tangan kiri. Aduhai, menyesalnya aku, kenapalah kami tidak ikut Rasul zaman dahulu. Kenapa kamu tak ikut kelas-kelas pengajian zaman dahulu? Itulah betul-betul penyelesaian. Dan tengoklah surah Al-Haqqah pada ayat 25-26 surah Al-Haqqah, cerita bab penyesalan pada ketika dia terima suratan amalan ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, sikit lagi, 2 ayat lagi. Maka wa iza suhufu nusyirat, lepas tu apa tanda-tanda lagi ketika itu lagi, nak pergi pada masyar ni. Maka ketika tunjukkan muka, wa iza sama'u kusyitat, bila langit lepaskan pada tempatnya, maka langit pun dicabut. Kusyitat ini kalau dalam tafsir mengatakan sebagaimana kita melapah binatang. Kita potong kambing ke, lembu ke, kusyitat ini mana cabut kulit tu. Kulit itu tutup daging, tiba-tiba cabut. Macam langit, tiba-tiba Allah cabut langit. Allah gulung langit, Allah lipat langit, Allah gulung langit. Maka nampaklah segala-segala yang atas langit itu, orang Kelantan gelohong, berlubang semua kali, mengeri, menakutkan. Pasal apa? Allah nak suruh menakutkan. Rumah kita lah, kita buka siling, nampak semua kayu-kayu lah rumah kita. Maka itulah untuk menakutkan suasana. Allah nak gerunkan hati kita supaya apa? Kita takut lagi taat dengan dia, ikut segala suruhan dia. Dia berkuasa buat segala ini supaya kita yakin dengan adanya hari bangkit semula, segala perhitungan, kita pun akan
ikut amalan-amalan yang benar daripada Allah dan Rasul tadi. Mana tadi? Kusyitat. Wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Neraka. Pada itu juga Allah tunjukkan neraka. Neraka dipanaskan. Adakah neraka dah ada? Neraka dah ada dah sekarang ni. Dah dipanah dah pun. Dah diperang beratus-ratus ribu tahun neraka ni. Api panah. Tapi di pada masa nanti Allah kata wa izal jahimu su'irat, dipanahkan lagi, digandakan lagi pada panah pada hari. Pasal apa? Terus kita gerung tengok dalam ayat yang lain, ditarik, malaikat akan bertarik. Neraka ini ada 70,000 tali. Satu tali 70,000 malaikat tarik, dipertontonkan kepada bakal-bakal neraka Jahannam. Tengok amat-amat mengerikan. Amat-amat mengerikan. Neraka yang panas, paling panas, dipanaskan. Maka untuk apa? Untuk orang yang disediakan untuk orang yang tidak yakin dengan adanya hari akhirat. Tak yakin ini jangan kata kita yakin. Tak yakin ini orang yang tidak ada ikhtiar untuk pergi ke hari akhirat. Yang kita sedap, oh aku yakin dengan hari akhirat, aku tahu ada hari akhirat, aku lepas dah. Bukan, itu salah faham, salah konsep. Di sini yakin, di sini yakin 100%. Kalau saya nak bagi contoh, saya nak bagi kopiah saya ni kepada tuan-tuan puan. Dah, saya hulur kopiah saya tak pegang ujung tu. Ulur 100%. Oh, terima kasihlah. Tapi kalau saya pegang sikit ujung tu, itu tak bagi. Begitulah keyakinan tadi. Yakin kalau setakat yakin, tapi usaha ikhtiar nak belajar Al-Quran tak ada. Nak duduk kelas-kelas tadabbur, kelas-kelas tafsir pun tak ada. Nak duduk kelas-kelas belajar hadis pun tak ada. Itu mulut saja yakin hari akhirat. Tapi pada asalnya, hakikatnya, keyakinan tuan-tuan puan-puan itu tidak menepati keyakinan yang sejati, termasuk golongan orang mukmin yang lemah imannya. Maka di sini bab akidah kita akan terjejas. Pasal apa? Bukan yakin 100% tadi. Maka neraka akan ditunjukkan untuk gerung, untuk menakutkan, untuk menyeksa ketika itu. Lepas itu mana lagi? Wa izal jannatu uzlifat. Wa izal jannatu uzlifat, dan apabila syurga-syurga didekatkan. Ini khabar gembira. Khabar gembira untuk orang-orang yang yakin 100% dengan adanya hari bangkit semula, adanya hari akhirat. Baca surah At-Takwir, yakin dengan hari akhirat, terus taubat, terus berusaha nak belajar ayat Allah, belajar hadis, beramal, betul-betul amalan sunnah. Maka ketika itu dia yakin. Maka untuk golongan ini khabar gembira dia, Allah dekatkan syurga supaya dia nampak benda ini. Nampak bahkan dalam alam barzah lagi, tuan-tuan puan-puan, Allah dah buka dah wak-wak syurga dah masuk kepada alam barzah tersebut. Maka beruntung orang yang yakin dengan hari akhirat, usaha ikhtiar ada untuk hari akhirat. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita, kawan-kawan kita berikhtiar untuk pergi hari akhirat dengan ikuti segala arahan, tinggal larangan dia, dengan cara belajar memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, beramal dengan hadis untuk tahu amalan Rasulullah, amalan-amalan yang benar, tidak membuat perkara-perkara bid'ah, tidak membuat perkara-perkara syirik, tidak mementingkan dunia hingga meninggalkan hari akhirat. 3 perkara itu maka termasuk golongan orang yang wa izal jannatu uzlifat, orang yang dekatkan syurga, tunjuk dengan dia tak sabar-sabar nak masuk syurga ketika ini. Ayat terakhir untuk petang ini insya-Allah. Ini penting. Ini dakwah ni. Ini dakwah nak baca surah ni. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka setelah itu, setelah tengok dah 6 petanda-petanda atas dunia, 6 petanda-petanda hari akhirat, maka ayat dia Allah kata alimat nafsum ma ahdarat, maka telah mengetahuilah setiap jiwa apa yang dia telah lakukan atas dunia dahulu. Maka dakwah surah kita iaitu kita hari bangkit semula dengan suratan-suratan amalan kita. Kita kena beramal dengan ayat ini bahawasanya satu hari nanti kita pasti akan mati, pasti akan dibangkitkan semula, pasti akan dihitung segala amalan-amalan kita. Dalil alimat nafsum ma ahdara, maka mereka mulai hari ini baru mereka mengetahui bahawasanya setiap jiwa akan tahu apa amalan-amalan yang dibuat atas dunia dahulu. Adakah amalan-amalan dia menepati Quran dan sunnah, yakni ikut segala Quran, ikut segala amalan Nabi, iaitu tidak buat perkara-perkara bid'ah,
tidak buat perkara-perkara syirik, tidak buat meninggalkan akhirat, berikhtiar untuk pergi akhirat, ataupun buat perkara-perkara bid'ah yang Nabi buat, yang Nabi tak buat dia pergi buat. Buat perkara-perkara syirik yang Allah larang dia pergi buat juga. Dan dia menjadikan dunia tempat hak dia, dunia segala-galanya, dia menyintai dunia hingga tidak ada usaha nak kenal hari akhirat, dia cinta dunia. Maka golongan ini, maka golongan dia tahu segala akan keluar segala-galanya. Dia kalau dia beramal banyak mana pun tidak memenuhi akidah yang jelas, maka Allah akan tolak amalan-amalannya. Surah tengoklah, tengok dalam surah terakhir, surah Kahfi, amalan-amalan banyak macam mana pun menjadi sia-sia amalan tersebut, menjadi amalan-amalan yang sia-sia kalau tidak menyamai, tidak Allah tak redha amalan tersebut, tak sama dengan Allah ajarkan, tak ikut amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi. Buatlah amalan macam mana pun, Allah kata akan menjadi sia-sia amalan tersebut. Dan sesiapa yang belajar, sebenarnya kita kelas tadabbur, kita memahami takut dengan Allah, takut dengan Allah, berusaha nak pergi hari akhirat, nak kena hari akhirat. Cara nak pergi hari akhirat, tiru amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat dia, ya. Seperti mana doa hari-hari kita baca, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah bagi aku jalan yang lurus. Al-Quran yang lurus, jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan seperti mana yang kamu golongan nikmat, iaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalih, golongan-golongan yang ikut Nabi, golongan-golongan yang Nabi buat dia buat, Nabi tinggal dia tinggalkan, Nabi baca Quran dia dengar, semua sekali. Golongan-golongan an'amta alaihim, golongan-golongan Allah bagi nikmat. Ini golongan Allah bagi nikmat. Ini golongan kita nak tiru contoh ini. Dan contoh-contoh ini ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi. Tanpa faham Al-Quran, tanpa faham hadis Nabi, maka kita tak dapat ikut contoh-contoh tersebut. Hanya retorik semata-mata, nak ikut Quran, ikut sunnah, tapi tidak ada ikhtiar nak pergi hari akhirat. Retorik saja tahu adanya hari akhirat, tetapi ikhtiar tak ada nak pergi hari akhirat, tidak ada usaha nak pergi hari akhirat, maka penghujung nanti kita akan baca punca-punca kegagalan, ialah kegagalan untuk memahami Al-Quran. Setakat ini saja, maka punca mengikuti semua segala petanda-petanda tadi, maka kita akan fail, maka seluruh suratan amalan kita akan pergi kepada perkara-perkara yang sebelah kiri, yakni memberatkan dosa-dosa kita saja. Penuh suratan-suratan amalan kita, suratan-suratan amalan yang sia-sia, mulut bercakap, mulut berbohong, semua sekali, amalan perbuatan ke mulut ke fikiran, semua sekali diambil kira semua sekali. Maka golongan-golongan ini, maka bila kita bertadabbur ayat alimat nafsum ahdarat, maka setiap jiwa pasti akan mengetahui. Maka mulai hari ini kita nak beramal dengan ayat ini. Jagalah mulut kita, jagalah perbuatan kita, jagalah pergaulan kita untuk memastikan perkara-perkara yang boleh memberi manfaat saja ada pada kita. Seorang yang bijak, seorang orang ihsan ialah orang yang boleh menggunakan diri dia sebagai manfaat kepada orang lain dalam hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Dia mengikuti segala arahan Allah. Jaga hubungan Allah dari segi ikut segala arahan-arahan Allah. Jaga dengan manusia, tidak menyakitkan hati manusia. Tanpa dua perkara ini, kita tidak sempurna iman kita. Maka insya-Allah minggu depan kita sambung lagi ayat kenapa punca manusia tergolong dalam golongan orang yang dilalaikan ataupun golongan-golongan yang ditulis dengan amalan-amalan yang Allah tak terima saja. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada hari lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.